Selamat petang, saudara pengurusi majlis yang berhormat Anthony Loke, Setiausaha Agung, DAP Menteri Pengangkutan, Raja Bahrain, Mursi Pakatan Harapan Terengganu, MK Ibrahim, pengurusi amanah Negeri Sembilan, yang berhormat Melaka, Parlimen ke State, pengurusi negeri dan seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan dan juga rakan-rakan kita daripada Barisan Nasional. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, pilihan raya ini cukup penting untuk menunjukkan kestabilan pemerintah di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu kita dapat berniaga, investor nak datang ke sesuatu negara, dia akan pergi negara yang politiknya stabil. Sebab itulah kestabilan sebagai satu syarat untuk pembangunan, terutamanya pembangunan ekonomi. Labor susah nak datang. Kalau 2 tahun sekali, setahun sekali tukar Perdana Menteri. Bila tukar Perdana Menteri, Perdana Menteri akan lantik menteri-menteri. Menteri-menteri pula akan lantik setiausaha politik, political secretary, setiausaha akhbar. Dia akan lantik pegawai-pegawai dia. Belum dapat menjalankan tugas dengan baik, tukar pula Perdana Menteri. Tukar lagi pegawai. Kalau nak tukar, mesti melalui pilihan raya selepas 5 tahun. Every 5 years, rakyat diberi peluang untuk menentukan kerajaan mana yang dia mau. Sekarang, kerajaan perpaduan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ini adalah kerana pilihan raya lepas ada satu parti, komponen parti yang melebihi 111 kerusi. Pakatan Harapan dapat 88, Perikatan Nasional 74. Dalam keadaan begitu, yang di Pertuan Agong tanya, siapa sanggup buat kerajaan perpaduan? Anwar Ibrahim sanggup. Kenapa dia sanggup? Barisan Nasional sokong. Bila Barisan Nasional sokong, campur 88, kita capai 112. Bila capai 112, rakan-rakan kita daripada Sabah dan Sarawak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kerajaan ini berjalan sudah lebih 8 bulan. Berbagai dasar dikemukakan. Di antaranya kita tumpu untuk membebaskan rakyat daripada miskin tegar. Hardcore poor mesti diselesaikan di Malaysia ini. Ini yang disebut oleh Perdana Menteri. Yang kedua, kita mesti membina perpaduan khasnya antara kaum. Sebab itu Perdana Menteri selalu sebut, dia kata anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Anak Kazakhistan, anak saya. Anak Dayak, anak saya. Perdana Menteri selalu sebut, dia nak menunjukkan equality. Semua rakyat
mesti dibela oleh kerajaan perpaduan ini. Ini yang dilaungkan oleh Perdana Menteri. Alhamdulillah, kita dah dapat memerintah lebih daripada 8 bulan dan sekarang kita lihat kestabilan ini digunakan untuk membangunkan ekonomi. Hari ini Perdana Menteri lancar iaitulah Industri Malaysia Plan, iaitu sehingga 2030, 7 tahun daripada sekarang, di antaranya nak menghidupkan, merancakkan ekonomi supaya akhirnya rakyat dapat pendapatan yang lebih tinggi. Inilah yang cuba dibuat oleh kerajaan perpaduan. Saya yang diberi amanah untuk jaga pertanian dan keterjaminan makanan. Ini tak boleh tanggungjawab kerajaan saja. Semua dengan rakyat dan semua yang terlibat mesti berusaha supaya makanan kita cukup. Tadi dalam dialog tadi ada Persatuan Penternak Ayam dan Telur. Saya ucapkan terima kasih khasnya penternak-penternak ayam di Johor ini yang telah bekerja keras sehingga sekarang alhamdulillah telur dan ayam sudah stabil di Malaysia sekarang. Dan di antara yang terlibat ialah pengusaha-pengusaha, termasuklah yang gigih adalah kaum Tionghoa yang membuat penternakan ayam dan telur di negeri Johor ini. Bagi kita tak kira kaum, untuk menjaga keterjaminan makanan, semua kaum kena terlibat, semua pihak kena terlibat. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, alhamdulillah sekarang ini kita juga sedang meningkat. Di antaranya ikan, aquaculture, yaitu ikan yang dipelihara dalam sangkar di laut atau di darat, sedang meningkat naik. InsyaAllah sampai satu hari nanti kita akan sampai ke peringkat kita boleh berdikari dalam hal ikan ini. Tumpuan lagi ialah kepada beras. Kita tahu beras kita import 35%. Oleh itu, kalau negara pengekspor beras sekat beras mereka, kita akan jadi masalah. Oleh itu, kita tumpu sekarang ini. Kerajaan mengeluarkan belanja di jangka hampir 4 bilion untuk membuat pengairan yang lebih sempurna di kawasan Mada supaya 100,000 hektar dapat ditanam 5 musim untuk 2 tahun ke arah mencukupkan beras di Malaysia ini. Artinya kita bekerja kuat dengan sokongan rakyat untuk kestabilan makanan di Malaysia ini. Saya terima kasih kepada sekalian rakyat yang ambil perhatian dan berusaha keras untuk mencukupkan makanan di Malaysia ini. Semua ni boleh kita buat, syaratnya politik mesti stabil. Alhamdulillah, kami dalam kabinet tidak mengira latar belakang kaum, semua yang boleh pro rakyat, sama ada perniagaan, sama ada penternakan, peladangan, industri, asalkan boleh menguntungkan rakyat, menguntungkan negara, kita bersama berbincang. Tak timbul soal kaum ini perlu diutamakan. Yang penting kita utamakan kepentingan rakyat. Walaupun hampir 4 bilion, hampir 4 bilion kita luluskan untuk projek Mada. Mada 90% orang Melayu. Kita lihat Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP tidak membantah. Bahkan sebarang projek untuk mencukupkan makanan, kita lihat dalam kabinet sebulat suara menyokong. Tanpa kira dia daripada DAP ke, UMNO ke, daripada siapakah, kita sama-sama menyokong untuk membina security makanan negara. Saya memang agak veteran sekilah dalam politik. Anthony Loke, dia 23 tahun belakang umur saya. Artinya saya dah berkawan dulu dengan Kit Siang, Karpal Singh, Tan Sing Gyo dan Tan Kok Wai, orang-orang lama itu.
sampailah kepada adik-adik yang lebih muda sekarang ini, seperti Anthony Loke. Tapi beliau ini bekerja dengan begitu kuat dalam kabinet, dianggap menteri yang selalunya top 10, berada di markah yang paling tinggi, ialah Anthony Loke yang menjalankan tugas begitu baik. Ini hadirin sekalian, dan kita lihat mereka ini bertindak bekerja tanpa mengira latar belakang kaum mana untuk ditolong. Sebab itulah orang macam Anthony Loke, dia boleh menang di kawasan yang majoriti orang Melayu. Begitulah di sini hadirin sekalian, calon kita ini yang Melayu tapi muka macam Cina. Kita tak kira muka Melayu kah, muka Cina kah, muka India kah. Yang penting dia adalah calon daripada kerajaan perpaduan. Kita kena sokong. Tuan-tuan pun tahu kita kehilangan seorang menteri yang cukup gigih. Tiap-tiap minggu mesyuarat kabinet, dia akan ada kertas melaporkan perkembangan kementeriannya, yaitu Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Setiap bulan dia akan melaporkan indeks harga yang berlaku di Malaysia ini, dia akan lapor dalam kabinet. Setiap minggu dia akan kemukakan apa dia program rahmah untuk rakyat. Dia bertemu dengan tokey-tokey restoran, dia bertemu dengan tokey-tokey supermarket. Tokey restoran dia kata boleh tak menu tengah hari dan makan malam bawah daripada RM5. Setelah berbincang, akhirnya tokey-tokey restoran setuju. Mamak kan, Cina kan setuju jual bawah daripada RM5 dengan lauk yang sederhana. Ini menteri fikir soal rakyat begitu. Calon kita ini akan meneruskan kerja-kerja Datuk Seri Salahuddin Ayub. Inilah dia kata negara yang bersifat kebajikan. Bila harga boleh bawah RM5.000 menu rahmah, semua kaum dapat menikmatinya, dan inflasi dapat dikawal. Sekarang inflasi negara kita berada di tahap yang paling rendah, paling sederhana sekarang ini. Di atas kerja kuat, di antaranya Menteri Salahuddin Ayub yang telah meninggalkan kita. Oleh itu legasi ini mesti kita teruskan dengan kita menangkan calon kita. Sebab ini penting dalam Malaysia ini. Kita tidak mau golongan pelampau kaum atau pelampau agama menguasai keadaan. Kita lihat di negara-negara orang Islam yang telah musnah, hancur sudah berapa negara, yang menyebabkan mereka rakyat jadi susah, miskin, porak-peranda dan sebagainya. Kita tidak mau adu domba luar datang kepada Malaysia. Kita bina perpaduan antara kaum ini, di antaranya melalui kerajaan perpaduan yang ada ini. Alhamdulillah sekarang menteri besar bekerja kuat, Datuk Ahmad Maslan kerja kuat, dan datuk-datuk yang lain, ketua UMNO bahagian di Pulai semua bekerja kuat supaya kita dapat bina kerajaan perpaduan ini, harmoni yang berlaku di negeri Johor ini. Johor sebuah negeri yang membangun. Saya melawat Tanjung Pelepas, saya lihat bagaimana pelabuhannya sekarang berkembang dengan begitu hebat, cantik, bersih, dan menyediakan pekerjaan ribuan kepada rakyat Johor ini. Kita tak mau jadi seperti negeri yang kita lihat orang nak melabur pun payah kerana airnya karat. Betul ke tak? Betul ke tak? So jangan buka peluang seperti itu ke negeri Johor ini. Kita nak membangunkan negeri Johor di atas dasar perpaduan, harmoni antara kaum. Inilah yang ditaja oleh kerajaan perpaduan sekarang ini. Saya daripada dulu boleh bekerja sama dengan DAP. DAP sekarang boleh kerja sama dengan UMNO, BN. Kenapa? Karena kita nak membina negara yang lebih baik pada masa yang akan datang. Tanda-tanda kita dah nampak sekarang. Pelabur-pelabur dah mula datang. Dan kita harap setahun dua lagi kita akan lihat graf kebangkitan ekonomi di Malaysia ini. Kalau ekonomi tak bangun, kita asyik bergaduh,
nak tukar kerajaan, tunggu pilihan raya. Bukan lepas bulan 8 nak tukar kerajaan. Nak tukar macam mana? Tunggu. Sekarang tahun 2027, lawan. Sama ada rakyat nak pilih kerajaan perpaduan pun tak apa, nak tolak Perikatan Nasional pun tak apa. Pilih yang mana satu. Nak tolak Perikatan Nasional pun boleh, pilih kerajaan perpaduan pun boleh untuk 4 tahun akan datang. Sekarang kerajaan perpaduan memerintah, dan kita akan penuhi janji-janji kita membina ekonomi Malaysia yang lebih mampan sekarang dan pada masa yang akan datang. Oleh itu 9 hari bulan wajib menangkan insinyur kita Haji Nadri. Boleh menangkan dia? Dia wakil kerajaan perpaduan. Dia individu, tapi kemenangan dia itu membawa satu simbol perpaduan dan kebangkitan semula ekonomi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Itulah ucapan saya harap kita akan capai kemenangan di DUN Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai pada 9 hari bulan nanti. Terima kasih dan selamat mengundi. Sese Nandri. Terima kasih.